Laluan darat Malaysia-Singapura dibuka serentak dengan pembukaan sempadan negara. COVID-19 perlu disenarai sebagai penyakit berjangkit dalam perkeliling perkhidmatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Zahira Muhammad Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Laluan darat Malaysia ke Singapura melalui Tambak Johor dan laluan kedua akan dibuka serentak dengan tarikh pembukaan sempadan negara. Demikian dimaklumkan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri. Bagaimanapun beliau berkata pengumuman mengenai perkara itu akan dibuat Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam masa terdekat. Penggiat industri pelancongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 masih berpeluang memohon bantuan khas keuangan daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Permohonan dibuka hingga 15 Mac ini. Laporan Nizamiah Asikin Muhammad Zukni di Johor Bahru. Bayaran bantuan khas kewangan itu akan dibayar 2 kali mulai bulan ini. Menteri Berkenaan Datuk Seri Nancy Shukri berkata bayaran kedua pula dijadualkan pada Mei depan. Menurutnya RM9,000 diperuntukkan kepada syarikat pemandu pelancong, agensi pelancongan dan pengembara serta syarikat terlibat dalam program Malaysia My Second Home. Manakala RM3,000 akan disalurkan kepada pengusaha spa dan pusat urut kaki. Pemandu pelancong pula akan menerima RM1,500, sementara pengusaha inap desa menerima RM1,800. Beliau berkata demikian dalam program Motek bersama penggiat industri dan program Bicara Ilmu di Johor Bahru. Trend mengundi dalam pilihan raya kini telah berubah. Ketua Program Sains Politik Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM, Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor berkata jika dulu secara tradisi pola pengundian dilakukan bersandarkan parti. Kini pelbagai faktor dilihat sebelum pengundi menentukan pilihan mereka. Pada hari ini banyak dimensi pengundi ni. Ada yang melihat calon juga, kewibawaan mereka turun merakyat ke tidak, kredibiliti dan sebagainya. Ada juga melihat isu-isu yang dibawanya, manifesto dan sebagainya. Jadi pelbagai, beza usia, beza lokaliti, beza bangsa dan sebagainya. Beza juga minat-minat mereka ataupun corak pengundian mereka. Sementara itu, pensyarah Jabatan Sains Sosial Pusat Pengajian Umum dan Kurikulum UTHM Johor, Dr. Nur Azhar Razali berpandangan calon yang lebih dikenali dalam kalangan penduduk tempatan berpeluang cerah menjadi pilihan pengundi. Calon yang mengenali pengundi dan juga mendekati kawasan yang akan diwakilinya tersebut. Seterusnya, kriteria calon yang dilihat dapat membuat satu keputusan yang drastik dengan desakan-desakan hidup yang dialami oleh rakyat pada hari ini, yang mana isu ini bukan sahaja isu negeri tapi isu di peringkat nasional juga. Oleh itu, saya melihat pengundi di Johor adalah mewakili suara pengundi di Malaysia. Sekian laporan Nizamiah Asikin Muhammad Zukni untuk Berita Radio RTM. Sementara itu, saksi yang melihat insiden pertengkaran mulut beberapa individu melibatkan ahli parti politik ketika memasang bendera parti di kawasan Iskandar Puteri Johor Bahru diminta tampil untuk membantu siasatan. Ketua Polis Daerah ACP Zuhairi Muhtar dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya telah menjalankan siasatan berdasarkan rakaman video yang tular di media sosial petang semalam. Namun setakat ini belum ada laporan polis diterima daripada mana-mana pihak. 78% daripada keseluruhan fasa 1 projek lebuhraya PAN Borneo Sarawak telah siap sehingga Januari tahun ini. Ketika ini beberapa pakej dan seksyen telah dibuka untuk pengguna jalan raya. Demikian menurut Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Arthur Joseph Kurup dalam sidang di Dewan Rakyat. Namun katanya kemajuan beberapa pakej melibatkan projek sepanjang 786 km itu dijangka mengalami kelewatan berikutan COVID-19. Tarikh siap mungkin melangkaui suku pertama tahun hadapan.
Manakala bagi fasa 2, susulan daripada lawatan yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke negara Brunei Darussalam pada 14 dan 15 hari bulan Februari dan juga semasa majlis perasmian Seksyen Serian pada 5 Disember tahun lalu, kerajaan telah meluluskan beberapa projek berimpak tinggi termasuk pelaksanaan jajaran Trans Borneo merangkumi jajaran fasa 2 Lebuh Pen Borneo Sarawak yang telah dibatalkan oleh kerajaan terdahulu dan fasa 2 untuk jajaran Sarawak Sabah Link Road atau SSLR yang merupakan kesinambungan fasa 1 SSLR bagi menambah baik jaringan jalan raya dari Miri, Limbang dan Lawas. Dato' Arthur Joseph Kurup. Berita seterusnya. Wabak COVID-19 perlu dipertimbang untuk disenaraikan sebagai penyakit berjangkit dalam perkeliling perkhidmatan. Perkara itu disuarakan Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Dato' Adnan Mad. Langkah itu katanya membolehkan ibu bapa khususnya yang menjadi kontak rapat tanpa gejala dan telah menerima dos penggalak mendapat kemudahan 5 hari cuti kuarantin tersebut berdasarkan Perkeliling Perkhidmatan bilangan 11 tahun 2016. Kemudahan cuti kuarantin hanya diberikan kepada ibu bapa yang anak mereka dijangkiti penyakit berjangkit tidak termasuk COVID-19. Dalam hal ini, ibu bapa tidak boleh hantar anak ke pengasuh sekaligus menyukarkan mereka menguruskan anak-anak. Sementara itu, setakat semalam 15,17,166 individu dewasa telah menerima dos penggalak COVID-19. Berdasarkan data laman web COVID Now, jumlah itu mewakili 63.8% populasi kumpulan itu di negara ini. Bagi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun, sebanyak 1,026,732 individu telah menerima dos pertama vaksin. Ia melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun pula, kira-kira 2.83 juta individu telah lengkap vaksinasi. 27,435 kes jangkitan baharu COVID-19 direkodkan semalam. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memperincikan 99.3% daripada jumlah itu atau 27,251 kes adalah kategori 1 dan 2, 184 kes lagi kategori 3, 4 dan 5. 29.89% daripada kategori kes tersebut tidak divaksinasi atau belum lengkap divaksinasi. 46.20% telah menerima 2 dos vaksin COVID-19 tetapi belum menerima dos penggalak. 23.91% telah menerima dos penggalak. 55 kes kematian akibat COVID-19 turut dicatatkan semalam. Kedah merekodkan angka tertinggi iaitu 12 kes. Diikuti Pulau Pinang 8 kes, Johor 7, Terengganu 6, Kelantan 5, Perak dan Selangor masing-masing 4 kes. Sementara Melaka, Negeri Sembilan dan Perlis masing-masing 2 kes. 1 kes masing-masing di Pahang, Sabah dan Sarawak. 5 negeri pula melaporkan penggunaan katil kes kritikal atau unit rawatarapi ICU melebihi 50%. Tertinggi di Putrajaya dan Selangor masing-masing 83%. Diikuti Johor 70%, Kelantan 69% dan Kuala Lumpur 54%. Manakala peratusan pengisian katil di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC melebihi 50% pula hanya dilaporkan di satu negeri iaitu Melaka dengan 63%. Luar negara, Indonesia membuka semula perkhidmatan visa semasa ketibaan VOA ke Bali untuk pelancong dari 23 negara termasuk Malaysia, Amerika Syarikat dan United Kingdom. Direktorat Jeneral Immigration mengumumkan VOA akan dilaksanakan sebelum 14 Mac ini. Ia berikutan kadar penerimaan vaksinasi lengkap di pulau percutian itu adalah lebih tinggi berbanding wilayah lain.
Australia bersiap siaga berdepan cuaca hujan lebih ekstrim yang mampu menghentikan usaha pemulihan dan pembersihan di kawasan musnah akibat banjir minggu lalu. Biro Cuaca Negara memberi amaran mengenai ramalan ribut petir yang lebih buruk dan berpotensi membawa banjir besar di negeri Queensland. 11 orang dilaporkan maut dalam musibah banjir di bandar itu minggu lepas. Banjir kilat turut dijangka berlaku di bandar utama Brisbane yang mempunyai 2.6 juta penduduk. Hujan lebat dengan angin kuat juga dijangka melanda lebih jauh ke selatan New South Wales, termasuk di Pekan Lismore. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Terus patuhi SOP bersama kita kurangkan penularan wabak COVID-19. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.